Baik, kasar jamak dulu boleh? Okey, hari ni kita akan belajar kasar jamak. InsyaAllah kita akan selesaikan pemikiran ni, persoalan tentang kasar jamak ni hari ni lah. Tak nak tanya dah lepas ni. InsyaAllah. Ya hafal? Tak hafal? Sah pula semayang ya? Alright. First kali, sembahyang musafir sembahyang kerana perjalanan, ada satu kemudahan untuk orang yang dalam perjalanan. Apakah dia? Namanya kasar. Tapi kalau orang Malaysia, kalau sebut kasar, dia akan sebut kasar jamak ataupun jamak kasar kan? Sebenarnya kasar ini ada satu sebab saja, iaitu musafir. Dan solat jamak pula ada berapa sebab? Orang Malaysia ingat musafir. Apa yang orang Malaysia jarang dengar ialah musafir boleh, sakit boleh, sibuk boleh, hujan boleh, darurat apa-apa boleh, masalah pendarahan, istihadah, susah nak kontrol mana nak solat apa solat. Solat masa tengah bersih tu, solat dua sekali. Istihadah pun boleh. Jam, sangkut apa-apa. Jam boleh. Tak apa, saya sebut dulu. Jam boleh. Ada sebab apa? Kuliah pun boleh. Ajar agama sebab benda ni penting. Tak apa, kita semayang nanti. Kita buat maghrib isyak kemudian. Kita jamak takhir namanya. Why? Kerana benda penting kita kena bincang sekarang juga. Ibnu Umar pernah buat. Dia pernah bincang satu benda dan dia tak berhenti. Ada orang bising, solat. Dia kata, diam kau, aku tahu pasal solat. Diam. Dia terus mengajar. Habis nanti, jom semayang sama-sama. Dia buat jamak tanpa kasar. You must understand, ini ialah dua solat yang berbeza tau. Cuma dia overlap kat satu tempat je, iaitu musafir. Okay. Istihadah, jam, kuliah, mesyuarat parlimen boleh. Kalau benda tu penting. Mesyuarat anggota tentera, Panglima Angkatan Tentera nak mesyuarat sebab kita nak kena serang dengan negara lain, boleh. Ada masa nak berhenti 20 minit semayang dulu? Tak, settle dulu. Settlekan dulu hal keselamatan negara, baru orang solat dengan cara tenang. Okay, all these reasons. Dan pernah Nabi semayang sekali. Nabi semayang, kalau saya kata jamak sahaja maksudnya 3 rakaat dan 4. Dan 4. Faham tak? Ada 2 package ni. 3 dan 4 ialah maghrib dan isyak. 4 korang semua tahulah. Subuh jangan sibuk-sibuk jamak, okey? Itu kita punya harapan tapi tak dapat. Jamak subuh dengan zuhur. Harapan tapi tak dapat. Boleh. Yes, termasuk dalam kesusahan. Surgery, thank you. Saya pun lupa. Bab saya pun lupa. Bab surgery, pembedahan. Apa-apa je. Sebenarnya saya tak payah tulis pun semua ni. Saya cuba cukup dan saya sebut apa? Jamak ialah solat dalam kesusahan. Dah. Make up dah pakai kan? Pengantin. Masya-Allah. Sister tanya pasal kenduri kahwin. Sibuk menguruskan apa-apa kan? Dia bergantung kepada kesusahan yang orang itu hadapi. Bukan untuk saya cakap engkau tak susah. Betul tak? Masing-masing tahu susah masing-masing.
Ini penting tau. Sebab kita ni, kita suka. Memang betul, kita suka kalau ustaz tu boleh cakap, ustaz saya boleh tak buat ni? Boleh, kita puas hati. Betul? Ustaz boleh tak? Tak pastilah. Tapi ada dua pendapat. No, tak nak. Boleh ke tak boleh? Betul tak? Orang Malaysia majority nak jawapan yes or no. Kadang-kadang ustaz pun takut nak bagi jawapan, sebab dia tak ada dalam situasi awak. Dia tak faham you punya susah. You boleh cerita, you boleh tambah cerita, dan you boleh kurang cerita. So tak adil untuk kita buat keputusan ataupun fatwa yang sangat confident. Sebenarnya banyak benda dalam agama kan, fatwanya datang dari diri sendiri. You sendiri kena decide, aku susah ke tak? Susah ni, tak apa, aku jamak dulu. Orang lain mungkin rasa macam tak susah, orang lain rasa susah. Saya bagi satu contoh je. Zaman Nabi lagi dah jadi Korang pernah tak tayamum kerana sejuk sangat? Pernah buat? Hujan aja, sejuk sangat, duduk Cameron Highland kata. Siapa duduk Cameron Highland sini? Genting Highland ada sini? Orang Genting tak ada kan? Duduk Cameron Highland, sejuk. Air tu dah macam api tau. Sejuk sampai macam api, boleh bakar kulit kita ni. Sejuk sangat Cameron Highland dan Genting Highland kalau sejuk hujan, musim hujan dan sebagainya. So saya nak tanya, kita tak nak buat kan? Zaman Nabi dulu pernah satu orang lelaki namanya Amru ibnu Al-As, sahabat Nabi radhiyallahu an. Amru ibnu Al-As baru masuk Islam sebulan atau 2 bulan, dan Nabi tugaskan dia jadi ketua untuk satu peperangan, dan dia akan mengetuai 500 orang pergi tempat yang musim sejuk sikit lah. Dan Arab pun memang ada musim dia kan. Bila sampai kat sana, dia kan dikira mu'alaf kan, tapi dia ketua. Sebab pengalaman tentera dia menjadikan Nabi rasa dia sesuai. Malam tu dia berjunub. Maksud dia mimpi apa lah? Dia berjunub, dia perlu mandi. Dia tanya kawan-kawan, maka dia orang bagi jawapan macam-macam. Ya tak apalah, aku nak tayamum je. Maka depan semua kawan-kawan dia tayamum. Dia ketua, dia panglima tentera dia tayamum. Tak cukup dengan tayamum, budaya Arab, budaya Islam dulu apa tahu? Ketua kena jadi imam. Dia tak ada no such thing ketua keluarga, ketua apa, dua belakang-belakang, anak jadi imam, tak apa. Kecuali dia nak train anak dia. Secara umum, kalau you panglima tentera, you jadi ketua untuk semua tentera. Imam, sorry. Kalau contohnya, sebagai contoh Nabi akan jadi imam tau, kecuali kalau Nabi sakit. Abu Bakar akan ganti. Nabi tu kira presiden negara lah. Macam tu juga patutnya kalau lagi sedap lah, agung jadi imam, sultan jadi imam, tu lagi terbaik lah. Itu yang terbaik lah. Semoga kita dapatlah pemimpin-pemimpin yang macam tu. Amin. Nanti saya masuk politik, korang sokong saya lah sokong 30 orang nak menang macam mana kan? So automatic Amru ibnu Al-As kena jadi ketua, kena jadi imam. Bila dia jadi imam, faham tak? Orang lain jadi stres. Ambil je lah, mandi je lah, air ada. Dia kata sejuk, aku tak larat. Alah, kami semua wuduk boleh je, betul tak? Mandi je lah, tak boleh, aku tak larat. Jadi imam, luruskan saf, rapatkan saf. Jadi orang kat belakang gundah gulana lah kan. Alamak, macam mana ni, sah ke tidak? Hukum tak pasti. Suka-suka hati je tayamum. Maka diorang semayang terpaksa lah, semayang juga subuh tu. Kemudian diorang tak sabar untuk balik ke Madinah dan komplain dekat Nabi. Bila komplain Nabi panggil Amru ibn As. Kami baru masuk Islam setahun, 1 bulan atau 2 Amru kami what happened? Dia cakap ada sejuk Nabi kat sana, sejuk, dan aku tayamum je lah. Diorang semua bising, tapi aku tayamum lah. Diorang cakap taklah sejuk sangat. Pada pendapat mereka boleh mandi. Why dia mandi? No, aku tak tahan. Kemudian dia bagi dalil kat Nabi. Amru ibn As bagi dalil. Bukan ke dalam Quran, dia baru masuk Islam tau. Bukan ke dalam Quran ada Allah sebut wala taqtulu anfusakum, dan janganlah bunuh diri kamu masing-masing. Jangan bunuh diri sendiri. Don't kill yourself. Kan pada pendapat dia, kalau aku guna air tu apa korang demam, sakit, sesama batuk, nanti aku sakit nanti. So aku tak nak guna air sejuk sangat. Aku tayamum je lah. Dan Nabi bila dengar ni, macam kamu ni lah, kalian ni buat apa? Senyum kan? Nabi pun senyum, dan ikut riwayat Nabi ketawa. Kata okey lah, go lah. Nabi terima alasan Amru ibnu Al-As. Dah. Maknanya kesusahan ini tak boleh ditentukan oleh orang yang tak mengalaminya. Betul tak?
Sebab perasan tak, 500 orang, kita boleh katakan 100 orang lebih lah kot, tak setuju dengan dia. Pada pendapat mereka, temperature dia tak rendah sangat, boleh mandi. Tapi pada dia lah tahu dia tahan macam mana. Contoh mana makan, ni makan banyak ni makan banyak ni, mana you tahu? Untuk badan dia perlu makan macam tu. Capati 5 keping. Untuk you, capati 1 cukup. Nasi dah 1 point je. Untuk dia 5. Untuk badan dia nak kerja. You faham tak? Kita tak boleh buat satu hukuman yang mudah untuk manusia, sebab kita semua berbeza-beza. Balik kepada cerita kesusahan, susah you dengan susah saya berbeza. Daya tahan awak dengan daya tahan saya sakit berbeza. Sakit you dengan sakit saya berbeza, tahu kan? Luka yang sama, saya potong tempat sama je semua. Ada orang macam ada orang macam dalam juga you potong. Relax lah kan? Sebab kita punya threshold pun berbeza. Bagi siapa yang belajar fizik, kimia kan, threshold maknanya kita punya daya tahap ketahanan tu lah kan? Okay, boleh? Faham? Baik, balik kepada kesusahan. Maka jangan stres sangat bila dengar kuliah ni sekarang ni. Jadi bila saya kata jamak ialah solat kesusahan, Nabi pernah solat jamak 4 rakaat. Lepas habis 4 rakaat, Nabi bangun. Semua orang bangun lah. Qamat. Nabi sembahyang, semua orang ikut. Sebab diorang ni kalau Nabi jadi imam, diorang ikut je. Nabi kot, pembawa Islam, pembawa agama. Apa dia kira Nabi? Kan? What are you doing? Orang tak berani cakap itu dengan Nabi. Nabi bukan kita punya bro. Nabi pembawa wahyu. Jadi diorang ikut. Lepas ikut baru tanya, Nabi tadi tu sembahyang apa? Kenapa kita buat 4-4? Dan diorang tanya, adakah kerana hujan? Nabi kata tidak, walaupun memang tak hujan pun. Sebab bagi untuk, kalau korang nak tahu, jamak ini yang dalam hadis yang clear ada pasal apa tahu? Nombor 1 ialah pasal hujan. Kalau inilah masjid, dan sekarang ni waktu maghrib, kita semua dah berkumpul ni, tiba-tiba dalam semayang tu hujan lebat kan. Lepas semayang, saya jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pergi benda ni? Saya boleh bangun dan saya cakap ke orang, jom kita sambung semayang isyak. Jamak sahaja, tak ada kasar Relax lu, dengar. Kalau tak faham tak apa. Kita jamak dengan isyak sekarang juga. Sambung Allahu Akbar, semayang 4 rakaat. Kemudian lepas ni kita boleh balik, siapa nak balik tak payah datang balik untuk semayang isyak. Untuk memudahkan orang, tak payah datang balik dan basah sekali lagi. Jadi jamak kerana hujan, that's one. Ada dua lagi ni. Nombor 2, jamak kerana berada di Muzdalifah dan Arafah. Siapa dah pergi haji? Betul tak? Walaupun tak susah mana pun orang jamak juga, betul tak? Satu sunnah. Siapa dah pergi haji tu? Betul tak? Jamak juga. Everybody does jamak. Tak ingat You just follow kan? Lah, tak apa. So nombor 2 ialah yang haji lah. Tak apalah, siapa yang tak pernah pergi, saya pun tak pergi haji lagi. Nombor 3 aku dah lupa. Hujan. Kerana takut kot dalam peperangan apa semua Okay. Ya, dalam perang 1 rakaat boleh kan? Dia kasar-kasar lagi lah. Kita apa, simpan perang dulu. Perang simpan. So sahabat tanya, adakah kerana hujan wahai Nabi? Tidak, Nabi kata. Oh, sebenarnya kan nombor 3 ni musafir lah. Yang ni Muzdalifah dengan Arafah, musafir. Jadi sahabat kami tanya, adakah kerana hujan? Walaupun tengah tak hujan, Nabi kata bukan. Adakah kerana kita dalam musafir? Nabi kata obviously bukan. Habis dia tanya, habis kenapa? Mengikut perawinya, kalau tak silap saya, Abdullah ibnu Abbas, dia kata kerana Nabi tidak mahu menyusahkan umatnya. Maknanya jamak atau pintu yang terbuka sikit, yang kalau perlu you ambil, kalau tak perlu you tak payah ambil. Okay tak? Satu pintu yang memudahkan kita. Kalau kita sangkut jam ke apa ke yang kita tak rancang, jangan stres sangat, tak apa. Nanti sampai kat rumah kita jamak yang terlepas tu. Tapi jangan jamak yang tak ada package tu. Package jamak ada 2 je. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jangan buat package lain. Azhar, Maghrib tak wujud. Okay. Seolah-olah jamak ini ialah solat yang memudahkan kita, menjadikan waktu solat hanya 3. Faham tak?
Perasan tak? Kalau sekarang ni kita ni pukul 6, lepas tu pukul katakan 1.30, kedua lah 2 PM Zuhur, kemudian asar katakan 5 PM, kemudian 7 lah katakan, lepas tu 8.30 Isyak kita ada 1, 2, 3, 4 gitulah 5 blok lah kan? Macam mana? Betul. Sekarang dalam keadaan normal, tapi bila keadaan susah, Allah mudahkan kita untuk jadikan dia 3 blok sahaja, iaitu ni blok pertama, blok kedua, ni blok ketiga. Betul tak? Just sembahyang subuh, kemudian sembahyang asar, sembahyang zuhur ke asar ni besar sikit, anytime. Then you start maghrib dengan isyak pun dah luas dah. Dia tak payah nak ada ada penahan. Akhirnya jadi 3 waktu lah untuk mudahkan kita. Nanti kalau kesusahan tu dah hilang, sembahyang macam biasa balik. Jadi solat jamak ialah solat dalam kesusahan, dan musafir ialah salah satu jenis kesusahan. Alright. Siap ni, settle. Jadi doktor yang tengah operate ke apa ke, tak payah berhenti, perut dia terbuka, operate tengah on the way, baru 2 jam, operation kadang 4 jam, 2 jam terbuka perut, tak apa, saya semayang dulu, tutup dengan kain dulu, sambung. Tak boleh, dia kena selesaikan kerja dia. Kita dah ada doktor macam tu tau. Ada, sebab dia sangat menjaga waktu solat. Kita faham, kita faham dan kita respect dia. Tapi dia tak faham fiqah nak. Dia tak faham kemudahan yang Allah bagi. Contoh orang yang kerja apa? Menyelamatkan nyawa orang. Definitely okay. Pemandu bas. Soalan yang baik. Dia nak buat sebab apa? Susah ke sebab musafir? Musafir Ada perbincangan ulama' kalau musafir tu kalau tu dia kerja dia, memang dia biasa, maka pintu tu dia kena tutup rapat sikit lah. Jangan biar buka aje, macam open je kan. Maka dia kena biasakan diri untuk solat macam biasa lah. Sebab itu memang kehidupan dia, part of hidup dia lah. Dan ada ulama' lain kata apa? Selagi mana you travel lebih daripada 90 km, you layak untuk jamak dan kasar, dah tutup cerita. Ada perbezaan pendapat lah. Tapi macam biasa, jalur yang sampai ke Malaysia yang paling susah, maka yang susah biasanya yang tak boleh tu lah. Kan, yang tak boleh lah, biasanya yang tak boleh. Ada soalan tak? Saya sebenarnya banyak cakap. Yang saya cakap tadi ialah jamak yang tak ada kaitan musafir lagi tau. Betul tak? Jamak umum lah. Umum lah. Sebenarnya ceritanya macam ni, korang akan jamak kasar lah. Sebab kita masih jamak dan kasar, jamak kasar kan. Hanya kalau perjalanan tu berapa kilometer? 2 marhalah. Maksud dia berapa kilometer dalam bahasa Melayu? 90 lah, bagi Chan lah, 85 ke 86. Itu dia ada perbezaan sikit. Kalau kurang daripada tu, korang buat jamak tak? Tak buat kan? Saya bagi contoh. Saya nak naik bas dari Kajang ke Seremban, berapa kilometer? Tak sampai, lebih kurang 60-50 kot. Tak sampai 85 lah. Katakan 70 kilometer. Tak boleh kasar kan? Dia tak kira musafir untuk bagi pihak kamu, kita dalam kelas ni sekarang. Tapi basnya pukul 1, dan dia takkan berhenti sampai pukul 4.30, pukul 5 lah. Kita mesti akan tinggal solat apa? Zuhur kan? Sorry. Itu contoh tak cantik. Bas tu akan bertolak pukul 4 dan akan sampai sana pukul 6 atau 6.30. Dan memang maghrib dah memang akan hilang lah, sebab nak sampai rumah sipi-sipi.
maka kita akan hilang asar kalau naik bas sekarang ni. Apa kita kena buat? Jamak tu kenapa? Atas dasar apa you jamak? Kerana ada kesusahan kan? Ya, sebab musafir korang dah tak kira musafir. Jadi ini jamak kesusahan. Saya nak tanya berapa rakaat? 4. Sebab you yang rasa ini bukan musafir, tapi sangkut sebab timing. Maka sangkut itu membenarkan kita untuk buat jamak. Tapi kalau saya tak kira kilometer. Janji jauh, saya anggap dia sebagai musafir. Itu bincang nantilah kejap lagi. Jadi faham tak pasal jamak sekarang ni? Boleh lah ya. Yang jamak-jamak kat rumah tu, kita jamak kat rumah tau, yang 4-4 tu. Faham tak? Belum start musafir ke tak start apa pun, okay, no problem. No problem. Mak yang tengah menyusu anak, yang jenis budaknya tak berhenti-berhenti menyusu, faham tak? Tak kejap pun nangis, tu nak susu balik 5 minit, 10 minit. Boleh jamak solat untuk memudahkan dia. Boleh, saya tak kata mesti ya. Boleh. Mak yang jaga anak 3-4 orang tapi semuanya Spiderman, Superman, dia tinggal kejap je memang bahayalah. Kalau dia ada cuma 5-10 minit saja masa orang nak tolong jagakan, itu pun muka masamnya, sebab dia jaga Superman. Jadi okeylah kak, 10 minit je saya jaga. Maka itu kita ambil buat jamak siap-siap dah. Sebab apa? Kalau kita tak berani semayang nanti kita semayang asar nanti, anak kita entah satu orang tengah nak bunuh orang kedua ni. Anak pertama nak bunuh adik dia. Tahu? Sebab dia tengok TV ke apa kan, dia ambil pisau tu. Sebab kita tak tahu ada geng-geng Superman ni. Korang tak tahu ada anak-anak yang macam Spiderman. Pergi masjid pun dah tahu dah. Ini geng-geng mana, Power Rangers sebenarnya. Okey. So itu semua kemudahan untuk manusia, supaya kita ambil lah sedekah dari Allah ni. Allah mudahkan kita. Tapi ulama pun bincang, dia kata jangan jadikan kebiasaan. Buat apa yang perlu sahaja. Ada orang marah dengan saya sebab ajar pasal jamak-jamak ni terlalu longgar. Tapi jawapan kita apa? Jangan takut. Orang yang datang belajar pasal jamak, orang yang dah semayang pun. Orang yang tak semayang langsung. Bukan buat jamak saja, faham tak? You understand tak? Korang ni nak dengar ni pasal jamak ni sebab korang jenis semayang. Orang yang tak semayang, jamak ke, jamak takdim ke, jamak takhir ke, jamak tak apa ke, aku memang jenis jamak takyah punya. Betul tak? Dia jenis memang tak buat apa-apa. So apa yang dia sibuk sangat nak tahu? Orang sibuk nak tahu orang yang semayang. Oh, ada kemudahan faham tak? Jadi jangan risau pasal orang tinggal solat kerana jamak. No, pada pendapat saya lah. Nah, ini kebenaran, apa kita nak takut? Baik, settle jamak. Jom cakap pasal qasar pula. Nanti saya buat kesimpulan ni, tak apa. Tahu ada confuse sikit, tak apa. Qasar ialah semayang musafir sahaja. Dah. Yes. Okay, good. Antara syarat dalam mazhab Syafi'i ialah mendahulukan waktu yang sudah dahulu. Memang dahulu. Kita memang ada zuhur, asar, maghrib, isyak kan? So ikut turutan tu. Tak boleh buat maghrib dulu kemudian isyak. Sorry. Tak boleh solat isyak dulu. Kononnya sebab ini waktu isyak, kita sembahyang isyak. Ada confusion tau di kalangan orang Malaysia. Kalau waktu maghrib, buat maghrib dulu kemudian isyak. Kalau dah sampai waktu isyak, buat isyak dulu baru maghrib. Salah. Mengikut hadis pun salah, ikut ulama-ulama mazhab bincang-bincang pun salah. Kena ikut turutan solat. Kerana ingat tak saya katakan bahawa macam mana? Macam mana? Oh, okey, tak apa. Tapi sah je. Sah, cuma tak tepat lah. Syafi'i tu. Subuh, satu geng. Maghrib dan Isyak satu. Ni 3 package lah. Yang ni tak payah cerita pasal jamak kasar apa. Jadi jamaknya ada ni package dia.
Cara dia ialah zuhur dulu baru asar. You buat dekat awal ke, tengah ke, tengah-tengah, tepat, lepas dia ke, takdim ke, takhir ke. Nabi Muhammad tak pernah sebut jamak takdim dan jamak takhir. Perkataan ini hanya macam ulama' sebut nak panggil je. Bila kau semayang hujung sana dia panggil takhir, kalau awal takdim. Nama yang diberikan kepada benda yang dah siap ada. Dan Nabi tak pernah guna bila kau jamak takdim. Pastikan tak, Nabi tak cakap tu. Okey. Dia cuma satu solat yang zuhur campur asar, yang you boleh buat dari pukul 1:30 sampai ke pukul 6:30. Itulah dia. Nak buat kat mana, tapi kena tahu tak jamak takdim ke takhir. Tak payah, semayang aja. Sebab itulah blok waktu yang you ada untuk solat kat sini, 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 sini ataupun sini. Clear? Dah, tak payah stres dah. Takdim takhir, bukan orang Arab pun untuk korang hafal takdim tu awal ke. Nasib baik takhir tu bunyi macam akhir. Kalau tidak, habis kita semua. Manilah, tak payahlah, tak payah stres dah. Kecil. Niat ada 2 baris tu, nak hafal. Kan? 2 baris, tak payah nak ikut mazhab saya ke nak ikut mazhab korang-korang je. Mazhab korang hafal lah niat, nasib lah. Saya tak boleh tolong. Kalau korang nak hafal juga, teruskan usaha anda. Saya nak ajar lafaz niat bukan ajaran Nabi Muhammad dalam solat. Maka relax je lah. Ceritanya macam ni je. Sekarang tengah zuhur kan, tengah perjalanan on the way dah. Saya dah berhenti sekejap kat Seremban, nak sambung ke Johor. Berhenti kat RNR Seremban. Ni Johor, nak dekat Asar ni. Asar akan datang. Maka memang dalam otak saya dah ada mental exercise kan. Berapa rakaat saya nak buat? Saya nak buat 2 dan 2 asar kan. Perlu ke saya cakap kat Allah, ya Allah, yang ini Zuhur tau. Takut-takut Allah tak tahu. Yang ini Zuhur. Dan aku akan tarik asar ke dalamnya. Dan inilah jamak takdim. You tengah ajar siapa? Takut-takut salah malaikat, salah alamat. Adalah, relax je. Jadi diorang semua tahu, Allah Maha tahulah. So you're doing now waktu zuhur kan. So you tengah buat 2 rakaat zuhur, dan lepas ni you akan bangun buat asar dah. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i kata apa tahu? Cukup you tahu apa you nak buat. You kena tahu. Best kan? So simple. Okay, nanti kejap saya cakap. I'll come to it later. Kasar pula satu lagi masalah. Kasar ialah memendekkan solat. Tahu tak? Here we're talking about ini subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Okay, clear. Tapi kasar pula dia akan potong ni. 3 waktu je dia kacau. Dia jadi 2. Itu kasar. Dan kasar boleh buat hanya kalau musafir. Berapa hari? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i 4 hari. Tidak termasuk perjalanan. Saya pergi sampai Johor, start hari pertama, 2, 3, 4. 4 sebut 4. Tahu ada banyak dalam Malaysia ada 3, 4 kan. Tapi dalam buku-buku itu sebut 4. 4 dah balik. Tak masuk. 4 tu full duduk dekat kampung orang tu. Kampung makcik ke apa, rumah makcik kan 4 ni. Lepas tu bila balik nanti sambung lagi, boleh lagi lah. 4 ialah duduk. Kalau sini satu kampung, lepas tu esok nak hari keempat nak masuk kampung lain. 4 hari lagi sana. Bila jadi nanti telefon saya lah. Tak ada. Saya tahu. Tak, jawapan dia ialah, kalau tak silap saya, dalam mazhab Syafi'i dia strict sikit. Dia kata you kena tahu you nak pergi mana. You kena tahu mana you pergi. Dia tak boleh travel for 5 years. Dia macam susah sikit, dia strict sikit lah. Mazhab lain semua tak ada hal. Selagi mana you belum sampai rumah you dikira musafir. Senang.
habis. Sembahyang kena penuh. Faham? Memang selalu berlaku pun sebenarnya. Kan yang tu yang selalu je berlaku sebenarnya. Kan yang pindah kan rumah mak, lepas tu kita pergi kampung kat rumah atuk pula. Sambung 2 hari 3 hari sana pula kan. Kita apa? Boleh ikut tak? Boleh. Mengikut imam lain 15 hari pun boleh, 16 hari boleh. Sebab Nabi pernah kasar solat di Mekah selama 19 hari. Waktu dia buat Fatu Mekah tu, pembukaan kota Mekah, dia menawan kota Mekah, duduk sana 19 hari. Kemudian dia akan ada masalah di Hunain. Nabi akan berperang pula dengan orang Taif. 19 days dalam tu, dalam hadis yang sahih, Nabi kasar solat tanpa berhenti. Terus je kasar. Kasar means tu rakaat tu kan. Tapi tak jamak, tahu tak? Nanti confuse pula korang kan. Ada waktu kita jamak sahaja, ada waktu jamak dan kasar, ada waktu kasar sahaja. Sebab saya dah kata berapa kali dah, kasar dan jamak 2 solat berbeza. Jangan cuba nak packagekan dia yang tak boleh dipisahkan. So kesimpulannya, saya kena buat gambar rajah baru kita faham insya-Allah. Bahagikan kita yang mana berkasih. Okey. Saya cubalah bagikan. Kita kena faham maksud kenapa Allah bagi benda ni kat kita ialah untuk memudahkan. Betul ke tidak? Tapi perasan tak, semayang zuhur senang ke semayang kasar senang? Zuhur senang kan? Maknanya cara kita diajar dah jadi susah pula. Benda yang Allah kata it's okay, you guys can take this, macam hadiah, akhirnya kita fikir ke hadiah, kita nak ambil ke keliling kita hadiah kata. Macam mana kita nak ambil hadiah ni? Kita nak forklift angkat ke, buka ribbon dulu ke, apa? Kita risau dengan hadiah Allah bagi. Allah kata ambil. Tapi kita tengok hadiah betul yang kita tanya. Macam mana? Apa cara terbaik untuk kita buka bungkusan ni? Kita risau pasal hadiah yang Allah bagi. Hadiah dah dapat dah. It's yours. Ini kemudahan. Kemudahan kalau jadi susah, something is wrong dengan cara kita diajar. Padahal dia mudah, isn't it? Akhirnya makcik-makcik semua akan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak penuh. Malah dah cerita pasal ni. Takdim, takhir aku tak ingat ni. Niat lagi aku tak ingat. Saya dah pernah dengar dah. Saya dah pernah dengar dekat UTP, student-student sekolah agama, diorang borak sama diorang. UTP masjid UTP tu, UTP dekat Seri Iskandar Perak Terengganu tu. Diorang kata, "Oi, macam mana niat ah? Aku tak ingat." "Engkau?" "Aku pun tak hafal." "Lepas tu macam mana?" "Sembahyang biasalah," katanya. Sedih saya dengar. Saya dengar daripada tabir lah, sebab itu geng-geng perempuan. Dengar dekat sikit. Kesiannya budak-budak ni. Saya rasa nak bagi ceramah tapi tak apalah. Ceramah dia sembahyang penuh juga nanti. Tak apalah adik. Itulah keadaan Malaysia. Bismillah, tak apalah, sembahyang kau sah juga. Nampak tak? Okey, solat je bagus. Niat you betul lah tu. Cerita pertama ialah apa hukum sebenarnya kasar-kasar ni? Mengikut Imam Malik, dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Macam kan ada orang travel tapi tak nak sunat, tak nak solat kasar, betul tak? Dia solat penuh, kata, "Alah, makcik penat, makcik tak ada kerja pun, dah pencen. Apa salahnya duduk kat tepi R&R tu lebih 10 minit?" Katanya. Betul juga. Jadi makcik tu anggap ini tak ada benda. It's okay. Jadi ada pula ulama kata tak boleh makcik, wajib makcik buat. Tahu tak? Macam ni, kalau kita travel, okay, katakan dari KL ke Johor, perasan tak ada orang yang akan sembahyang penuh, ada yang sembahyang kasar dan jamak dan sebagainya? Betul tak? Ulama berbeza pendapat sebenarnya apa hukum untuk sembahyang pendek ni. Ada ulama cakap dia cuma satu kemudahan, ambil tak apa, tak ambil pun tak apa. Itu pendapat Imam Syafi'i. Faham? Sebab itu dalam negara kita, orang ambil dan orang tak ambil, relax. Tapi jangan lupa, ada mazhab yang kata dianya wajib. Contohnya Imam Abu Hanifah kata wajib, kena buat. You jangan sibuk-sibuk travel dan sembahyang penuh, sebab Nabi tak pernah travel dan sembahyang penuh. Okey tak? Nabi tak pernah travel dan sembahyang penuh. Habis you ni apa? Lagi warak dari Nabi ke? Macam tu lah bunyi dia. Bunyinya lah kan, jangan marah dengan saya. Itu dalam kurungan, bukan saya cakap, dalam kurungan. Imam Malik kata sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Imam Syafi'i cakap rukhsah je.
Ahmad bin Hanbal kata itu rukhsah, satu kelebihan, satu kebaikan kalau nak ambil. Tak ambil pun tak apa, tapi lebih baik ambil. Nampak tak berbeza pendapat? Saya nak tanya, dalam grup kita ni, siapa yang anggap dia wajib? Kat luar tu ada bunyi saya. Berani masuklah tengok. You think it's wajib, isn't it? You feel it's wajib. Siapa yang rasa dia ni sunnah yang kuat? Sunnah yang kuat. Siapa yang dia rasa tak apa, 50-50. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Okay. So perasan kan, kita yang baru belajar sikit pun dah beza pendapat dah. Cikgu yang sama kan. Saya berpendapat dia nak mendekati wajib. Dia macam spektrum tu kan. Saya rasa dia dekati wajib. Sebab Nabi tak pernah semayang tamam. Dan kalau kau nak tahu sejarah sikit kan, Sayyidina Osman, bila pemberontak marah dengan dia, antara dia orang komplain pasal dia ialah nombor satu, dia kronism, dia kata. Maknanya dia lantik sedaya dia untuk jadi menteri. Itu kronism kan? Kenapa senyum? Macam pernah jadi kat negara kita je. Sendiri mau tahu. Nombor dua, komplain dia orang pasal Osman ialah Osman tidak menjamak solat. Pasal apa? Tak jamak dan tak kasar. Padahal Osman duduk dekat Madinah. Bila dia pergi kat Mekah 300 km, cukup tak untuk jarak-jarak tu? Cukup sangat. Kenapa you tidak kasar? Kami nampak kau tak kasar solat. Itu pun jadi isu. Maknanya you tak ikut sunnah Nabi, maka you ada masalah. You tak respect kepada Nabi. Faham tak? Punya seriusnya mereka melihat solat orang. Rupanya Osman punya jawapan pasal kasar jamak ni apa tahu? Aku tahu pasal kasar jamak. Aku belajar dari Nabi semua ni. Tapi kat sana aku ada rumah, dia kata. Dia ada kahwin dengan satu perempuan dari Mekah. So bila sampai Mekah, dia tak buatlah kasar jamak. Orang lain tak tahu dia kahwin dengan perempuan di Mekah. Menunjukkan kahwin cerai ni benda yang sangat berunsur peribadi. Orang tak sibuk sangat lah. Semua orang tahu Osman isteri dia mana apa semua. Tak. Maka dia ada satu isteri kat Mekah yang dia anggap itu rumah dia. So bila dah sampai, dia tak nak buat solat-solat musafir lagi. Itu pun satu isu. Saya nak cerita kat korang ni pasal sejarah, supaya tahu bahawa jamak kasar boleh jadi satu isu. Isu pergaduhan pun dulu. Kenapa you tak buat? Gitulah. Bismillah. Ada bincang kan? Kesimpulan, ini cara Nabi buat jamak dan kasar. Ini rumah Nabi. Ini destinasi, ini sementara destinasi dia. Katakan tempat perang ke, saudara ke apa, destinasi. Dari rumah ni, kalau perlu dalam rumah lagi, dan ini kampung dalam kampung dalam rumah lagi, kalau perlu Nabi jamak 4 rakaat, campur 4 rakaat. Jamak sahaja. Sebab kalau timing tak cantik ke apa, Nabi jamak siap-siap. Tapi kalau tidak, Nabi keluar rumah, sepanjang perjalanan sampai ke destinasi ni, Nabi akan jamak dan kasar. Maksudnya Nabi akan solat 3 waktu sahaja, 2, kemudian 2 plus 2, kemudian 3 plus 2. Ini dia. Ini dia package yang Nabi buat sepanjang perjalanan ni. Kalau sebulan-sebulan lah. Sebab perjalanan sampai ke destinasi, Nabi akan tidak solat jamak, tapi akan kasar sahaja. Selagi mana dalam destinasi. Kasar maksud apa? Nabi akan semayang 2, 2, 2, 3, 2. Yes, very good. Semayang cukup waktu tapi kasar. Selagi mana dia di tempat lain selain daripada rumah dia, Nabi akan terus kasar. Senang cerita. Keluar dari rumah je kasar, kasar. Tapi jamak tak jamak, you decide. Nak buat jamak ke tidak. Style Nabi, perjalanan ni dikira susah kan? Kan unta belum sampai rumah, maka Nabi akan jamak dan kasar. Bila sampai destinasi, rumah dah ada. Ada kawan uruskan dia makan minum apa semua kan. Maka Nabi akan
kasar saja dah mula stop jamak. Kemudian nak mula perjalanan balik, Nabi akan bawa bersama kasar jamak, kasar jamak, kasar jamak, kasar jamak, kasar jamak, sampai rumah akan sembahyang macam biasa. Okey tak okey? Mudah tak nak fikir macam ni? Yes. Satu soalan, jauh mana yang membolehkan? Ulama agak sepakat jauh dia nak dekat 2 marhalah. Maksud marhalah ialah berapa yang seorang lelaki boleh travel satu hari dalam lepas subuh sampai ke zuhur. Itu cerita dia. How many hours? Subuh katakan pukul 6.30, katakan pukul 7 sampai zuhur, katakan zuhur pukul 1 lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 6 jam lah. Katakan berapa perjalanan seorang manusia normal, relax-relax, jalan selama 6 jam dulu dengan unta. Itu dipanggil satu marhalah. Jadi mengikut kiraan dulu, diorang boleh cover sampai satu marhalah ni, diorang boleh cover sampai 23 mile. 6 jam perjalanan, dia boleh cover 23 ke 24 batu, bersamaan dengan 40 lebih kilometer. Jadi itu disebut 2 marhalah. Maknanya jalak perjalanan 2 hari buat macam tu. Diorang dulu travel banyaknya siang macam tu lah. Zuhur semua daripada mula rest dah. Dah nak berkemah semua kan, nak pasang, maka dah mula nak gelap. Dan zuhur tu dah panas sangat pun, kalau travel sakit badan. So rest. So satu marhalah ialah jarak tu subuh sampai zuhur. 2 marhalah tu esok pula sambung. So biasanya 2 marhalah tu akan cover lebih kurang 85 kilometer. Faham ke tak? Tapi ada hadis-hadis Nabi yang lain. Nabi juga pernah jamak dalam keadaan 3-4 batu sahaja. Jadi ulama' berbeza pendapat lah, sama ada dia mesti ke 90-80 km ataupun dia lebih relax. Yang agak-agak paling tak relax dalam bab ni mazhab apa? Bagus, betul. Mazhab Syafi'i kata yes 80 km dan tak boleh kurang walaupun 1 km. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal, murid dia Imam Ahmad bin Hanbal yang kita panggil Hanbali tu, dia kata tak apalah, lebih kurang 8 km, 10 km pun tak apa. Lebih kurang lah. Logiknya, apa yang saya faham, Nabi tak pernah kata kamu tak boleh solat kalau dia kurang macam ni lah. Tak clear hadis-hadis macam ni. Maka sepatutnya lah apa saja, akhirnya ada sekumpulan lagi ulama' kata apa, nama pun rukhsah kan, nama pun kemudahan. Pasal apa kita banyak sangat kiraan. Akhirnya semua orang kalau nak keluar, berapa kilometer 80, Allah 80. Boleh tak kita pusing sikit kat pasar tu sebelum sampai rumah nenek ni. Dia stres kalau dengan 80, dia nak suka dengan 100, 90 pun dia takut dah. Isn't it? To me, if you ask me, shouldn't be a problem lah. Kalau lebih 40-50 km, itu kira musafir dah. Saya pegang 50-60 km musafir dah. Dia balik kepada adat tau. Kebiasaan uruf dia panggil. Yes. Kebiasaannya you rasa macam you musafir ke atau main-main aja? Macam a walk in the park. Relax, tak ada apa, piece of cake. Ataupun you kena kumpul bro gigi, mana sabun, tuala dah bawa belum kan? Maknanya you tengah musafir lah. Kalau musafir naik basikal 20 km pun rasa macam nak mati dah kan? Betul? Cuma kita ada kereta, kita rasa macam tak susah aja. So akhirnya saya rasa lah, pendapat saya lah, campur-campur semua pendapat ni, jarak bukan satu isu lah. Jarak bukan isu yang besar. Kalaulah katakan akak-akak yang dah biasa dengan 80 km, dah biasa. Kalau tiba-tiba jarak tu 84 km, tak payah jadi, tak payah kena sawan ke apalah. Relax. Sebab ini plus minus kan. Marhalah tu pun kiraan yang umum je. Faham ke? Okey, jadi tak payah stres sangat. Setakat 80 km, 79, 78, tak payah tanya ustaz lah. Jamak je. Macam tak nak angguk je korang ni. Tak apalah, teruslah korang pegang 90 km tu. Apa aku nak buat? Betul tak? Tapi fahami orang lain kalau dia relax sikit. Berapa kilometer? 78. Cantik. Okey, saya jamak. Oi, mana boleh? Tak payah gaduh dah. Datang kelas macam ni, faham dah? Ulama' ada khilaf. Relax lah. Okay. Kita berhenti 5.30 boleh? Lepas tu kita makan-makan sikit, kita solat, kita balik. 5.30 boleh? Bagi saya dalam 40 minit. Setengah jam kot, setengah jam.
Ya. So habis cerita jamak dan kasar. Clear tak clear? Clear. Okey, sister kata dia tak faham yang kalau sampai destinasi dah tak boleh jamak. Saya tak kata tak boleh. Nabi tak jamak. Nabi tak jamak. Bukan bermakna tak boleh buat. Dia kan jamak itu ialah solat kesusahan. Kalau sampai kat rumah makcik, biliknya pun sempit, bilik air kena share, ada susah dia lah, berugi tak bawa, kena guna kayu apa entah, baju tak cukup. Faham tak? You tahu kesusahan you. Lepas tu pula daripada rumah makcik tu akan pergi rumah maklong pula. Lepas tu kena pergi rumah pak long, jalan-jalan pula, raya lah katakan. Maka ada susahnya kan. You decide, you nak jamak ke tidak. Nak jamak, go for it, no problem. Tapi bayangkan kalau saya balik rumah mak saya bukan tak duduk rumah mak saya. Saya dah lama duduk Sabah dah. Balik rumah mak saya dalam sebulan atau 2 minggu lah. Memang tak selesa habis kan. Tapi di rumah mak saya, tapi bukan rumah saya. Maka selagi mana saya duduk kat situ 2 minggu, ikut apa yang saya faham, saya kasar sahaja. Tapi saya tak jamak dah. Sebab dah relax dah. Dah tak ada kerja, tak ada apa dah. Saya akan semayang ikut waktu, cuma saya akan kasar. Tetapi kalau saya pergi masjid, saya ikut imam dah. Imam semayang biasa kan, saya ikut imam. Bila ada masa yang saya tak ikut imam, maka saya semayang kasar balik. Ada salah faham di kalangan orang Malaysia. Kalau sekali you dah semayang penuh, you dah tak ada semayang kasar. Pemahaman yang salah. Sister tanya berapa lama boleh kasar? Berbalik pada cerita tadi, mengikut beberapa mazhab 4 hari. Dan mengikut ada mazhab lain, itu Hanafi 15 hari. So dia open lah. Duduk boleh. Okay, jom bagi contoh nak. Contoh masing-masing. Okay, contoh daripada sister apa? You dari mana ke mana? Saya nak tahu dari mana ke mana. Sini means Wangsa Maju. Wangsa Maju ke Ampang. Dari mana ke mana? From where to where? Pekan Pahang. Pekan Pahang. Berapa kilometer? Jauh tu. Banyak. Dah cukup dah. Okey. Soalannya ialah tentang mana dia punya border rumah you yang you dah dikira masuk kawasan rumah. Zaman Nabi dulu sampai sekarang pun orang Arab duduk dalam kelompok tau. Ini family dia, Bani Hashim. Atuk, nenek, makcik, maklong semua kat situ aja. Dan dia ada satu perkampungan. Nanti jauh sikit perkampungan Bani Makhzum, gitulah. Jadi diorang dalam kitab-kitab fiqh dia kata, keluar daripada perkampungan, maka kamu dah boleh solat musafir dah. Masalahnya kita ialah kita tak habis-habis rumah orang. Kan? Taman Seri Muda Shah Alam besar. Ampang, ya Allah, Ampang tu besar semacam. So kita tak boleh pakai nama taman dah sekarang ni. Akhirnya kita kena pergi pada uruf lah, kebiasaan. Ni dah jauh dari rumah aku kan. Dah, okey solat dah. Nak kira taman, ada taman yang sangat besar, ada taman yang sangat kecil. Unfair. Dekat Kelantan ada taman kecil je, 6 rumah taman. Satu taman, apa tu nama taman? Taman Bunut Susu. Tu rumah dia. Betul, very simple. So tak adil untuk pakai taman ni, nama-nama tak boleh. Akhirnya balik kepada kebiasaan. Are you far away from your house already? Dah lebih kurang kampung dah tinggal kan? Dah solat lah. Tapi di Ampang Jaya lagi ni, no problem. Dah start perjalanan tu kira musafir lah. Senang. Okay. You duduk kat mana? Contoh, rumah sewa kat mana? Maka kebanyakan masa you duduk kat mana? Melaka kan? So Melaka ialah rumah you sekarang. Rumah mak semua yang you pergi sekali-sekala itu bukan rumah you.
Nanti dah habis belajar, pergi rumah mak kan. Sekarang rumah mak ialah rumah you. Masa belajar kan kadang 4 tahun, 5 tahun kan. Kita balik sekali-sekala, maka rumah betul kita ialah asrama kita tu. Rumah mak tu yang kita singgah-singgah, cuti dan sebagainya. Nanti dia akan berubahlah status dia. Tengok mana kita duduk betul-betul dan mana kita singgah-singgah. Boleh kot, okey tu. Boleh clear. Macam mana? Khusyuk penting. Khusyuk habis, lepas tu kita habis. Boleh. Khusyuk, lepas tu kita stop, habis Siapa yang rasa sebelum ini susah sikit nak buat jamak kasar, sekarang rasa macam lebih relax untuk buat? Siapa yang sebelum kelas dan lepas kelas sama aja? Aku akan buat apa yang aku tahu. Okey, ada perubahan sikit. Siapa yang macam tak ada perubahan? Sama aja, aku dah tahu dah ni. Ustaz ni bukan kerti apa pun. Ada tak siapa yang sama